Okey, cikgu akan sambung cikgu akan sambung kita punya dengan persamaan kimia. Okey. So, semalam cikgu dah terangkan simbol-simbol ni. Simbol tambah itu maksudnya apa? Anak panah ada dua pergi balik tu apa? P, CE, G, AK, anak panah atas, anak panah bawah dan ada segitiga tu. Okey, cikgu dah terangkan semalam. Okey, next. Ini pun cikgu dah bagi tahu semalam. Okey, dalam persamaan kimia kamu akan ada bahan. Okey, sebelum pada sebelah kirinya adalah bahan. Okey, sebelah kiri anak panah kita panggil dia bahan. Okey, ini bahan. Sebelah kanan hasil. Anak panah ni mesti ada. Okey, so kalau buat persamaan kimia, apa-apa persamaan kimia mesti ada anak panah. Bermaksud dia akan ada bahan dan dia akan ada hasil. Okey. Kemudian bahan ni contohnya dia boleh jadi dua bahan lah. Okey. Magnesium tidak balas dengan oksigen. Menghasilkan apa? Magnesium oksida. Okey, dalam kes ini contoh secara am, bahan A bertindak balas dengan bahan B, menghasilkan hasilnya C dan D. Okey. Ataupun dia satu saja tindak bahan, tapi dia bertindak balas secara kimia, dia menghasilkan dua. Okey, contoh macam kat sini. Bahan A. Okey, bertindak balas secara kimia, menghasilkan bahan B dan juga bahan C. Okey. So, cara menulis persamaan kimia, kamu mesti kena ada bahan. Kalau tak ada bahan, macam nak jadi persamaan kan? Okey. Dan mesti ada hasil. Dan last kali, seimbangkan persamaan. So, semalam ini cikgu dah terangkan. Bila mana kamu tulis bahan dan juga hasil dengan tepat, bermaksud chemical formulanya tepat, formula kimianya tepat, bahan dan kedudukan bahan dan juga dan hasil itu tepat, kamu akan dapat 1 markah. Okey, 1 markah lah. Okey, dan markah yang kedua, kalau kamu seimbangkan persamaan. So, sini kamu akan dapat lagi 1 markah. Sebab itu kalau buat persamaan kimia, kamu akan dapat 2 markah. Okey, berbeza dengan memberi makna. Okey, kalau kamu hanya mendefinisikan sesuatu, contoh mendefinisikan formula empirik, yang mana dalam ujian 1 tu tak ada seorang pun yang dapat 1 markah. Dah semak dah dalam stall. Tak ada pun dapat 1 markah, full marks untuk maksud formula empirik, formula molekul. Okey, itu 1 markah. Tapi untuk persamaan kimia, sebab ini adalah core kamu. Okey, core untuk subjek kimia ni 2 markah. Okey, so 1 kamu tulis bahan dan hasil dia adalah persamaan kimia tu. Dan keduanya kamu seimbangkan persamaan. Okey, dalam erti kata lain selalunya kalau markah tersebut hanya 1 markah, maksudnya di sini persamaan kimia itu kamu tak perlu seimbangkan. Sebab dia dah seimbangkan dah. Sebab dia dah seimbang secara sendiri bila ada bahan dan hasil. Okey. Kalau dia 2 markah, maksudnya kamu kena tulis persamaan dan kamu kena seimbangkan. Okey, contoh contoh. Macam kes ini contoh. Asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida, menghasilkan natrium klorida dan juga air. Okey. Okey, dalam kes ini, kamu tengok yang A ni nilainya 1 lah. Kalau 1 tak perlu tulis apa-apa. Sebab bila kamu nak seimbangkan, kamu akan tulis nilai itu di depan ni. Okey, di depan ni. Okey, dalam kes ini dia tak ada apa-apa nombor pun. Jadi semua itu nombornya A, B, C, D itu adalah 1. San 1 tak perlu ditulis. Okey, so amnya dia akan macam ni lah. HCl bertindak balas dengan NaO, natrium hidroksida, menghasilkan natrium klorida dan air. Okey, maksud seimbang di sini. Okey, maksud seimbang di sini, hidrogen, bilangan hidrogen di sebelah kiri. Okey, bilangan hidrogen di sebelah kiri sama dengan bilangan hidrogen di sebelah kanan. Okey, bilangan hidrogen di sebelah kiri sama dengan bilangan hidrogen di sebelah kanan. Kalau kamu tengok di sini, ni hidrogen ni
Okey. Hidrogen ni ada 1. Sini ada 1. So kat sini totalnya 2. Hidrogen ada hidrogen, ada 2. Okey. Sini. Di sebelah bahagian hasil, sebelah kanan, hidrogen ada 2. Okey. Sini pun hidrogen 2. Okey, so dari segi hidrogen dah seimbang. Now kita tengok klorin. Okey, klorin di sini 1. Di sebelah kanan pun 1. Jadi klorin pun dah seimbang. So kat sini hidrogen dah seimbang, klorin dah seimbang. Next kita tengok pada natrium. Okey, untuk natrium di sebelah kiri, okey, natrium di sebelah kiri 1, di sebelah kanan pun 1. Okey, jadi natrium dah seimbang lah, sebab kiri dengan kanan tu nilainya sama, 1-1. Okey, last one kita tengok pada oksigen. Selalunya untuk persamaan ni, untuk seimbangkan persamaan ini yang menjadi masalah pada bilangan oksigen. Tapi dalam kes contoh ini, oksigennya sama. Okey, kalau tengok pada sebelah kiri, oksigen sini 1. Di sebelah kanan, oksigen pun 1. Jadi, oksigen pun dah seimbang. Okey, so persamaan ini, persamaan tindak balas asid hidroklorik dan natrium hidroksida yang menghasilkan natrium klorida dan air adalah persamaan kimia yang seimbang. Boleh? Boleh? Okey, ada nak tanya? Dari segi klorida, klorin, klorida. Apa klorida lah cikgu ni? Klorin ke? Ya, natrium klorida, natrium klorida Cl itu klorin lah. Okey. Tapi untuk HCl ni kita panggil dia asid hidroklorik. Sebab dia H itu adalah untuk, kamu tak masuk lagi bab acid base kan. So HCl itu adalah formula kimia bagi asid hidroklorik. So natrium klorida adalah NaCl tu formula kimia bagi natrium klorida. Cl ini klorin, tapi ionnya klorida, unsur klorin. Boleh tak Zaidi? Boleh tak faham yang ni? Okey, kalau persamaan tu tak sama, kamu kena seimbangkan lah. Contoh yang cikgu bagi ni sama. Contoh cikgu bagi ni kebetulan sebelah kiri dan sebelah kanan tu sama. Okey, next kita tengok yang macam mana. AB tambah CD. Yang dekat depan-depan tu memang kena tulis ke? Okey, yang dekat depan-depan tu. Okey, yang depan-depan ni kalau dia nombor selain daripada 1. Macam depan HCl ni kalau kata ada 2. Okey, itu kamu kena tulis. Tapi kalau dia 1, tak perlu tulis. Yang A ni nak tunjuk A, B, C, D ni cikgu nak tunjuk bahawa dekat depan ini sekiranya kamu nak seimbangkan persamaan, nombor itu kamu akan letak di tempat A, B, C, D itu. Okey. Jadi tak A, maksudnya masuk Syahrul kalau A tu tak perlu tulis. A tak payah tulis, B tak payah tulis, C tak payah tulis, D tak payah tulis. Kamu hanya tulis okey, kamu hanya tulis ini saja, HCl. Apa? Sekejap okey, kamu hanya tulis HCl. Okey. Bertindak balas dengan NaO. NaO, bahasa Kalpasar ni, menghasilkan natrium klorida dan juga air. Okey. So depan A, B, C, D tak perlu tulis. Dia cuma nak bagi tahu kamu itu adalah dia punya, sekiranya kamu ada nilai selain daripada 1, maksud kamu akan letak di hadapan tu, di tempat A, di tempat B, di tempat C, di tempat D. Okey.
Boleh? Ya, ABC tu macam nilai dia lah. Okey. So yang kamu kena faham persamaan, kamu kena tulis mesti ada bahan, mesti ada hasil dan mesti ada mesti persamaan yang kena seimbangkan. Okey, untuk samakan, belum masuk samakan lagi ada. Cikgu baru terangkan dia punya persamaan kimia, dia punya macam mana nak tulis dulu. Okey. Izwa, Ifti tak ada dalam ni. Dah terkeluar Ifti. Okey. Next kita tengok pada okey. Yang ni ini macam nak tulis. So kamu mesti kena ada bahan, ada anak panah, hasil. Okey. Next, seimbangkan. Dalam kes ini, contoh ini cikgu dah seimbangkan dah persamaan tu. Okey. Macam ni. Yang ni dalam persamaan kimia itu, dia memberi kamu maklumat berkenaan dengan aspek kualitatif dan juga aspek kuantitatif. Okey ni dua aspek ni. Ada satu soalan dia tanya, terangkan persamaan kimia berikut dari aspek kualitatif dan kuantitatif. 3 markah. Okey, tahun lepas ada keluar untuk trial SPM. Okey. Dia minta kamu explain, terangkan persamaan kimia dari segi aspek kualitatif dan juga kuantitatif. Okey. Apa yang kamu kena faham, kualitatif is about quality. Quality Okey, maksudnya jenis bahan dan hasil. Jenis bahan. Okey, bahan apa yang kamu pakai? Maksudnya dalam kes yang tadi ni, dalam kes ini bahan kamu adalah asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida. Okey, kamu terangkanlah, kamu tahulah. Okey, bahan adalah asid hidroklorik dan natrium hidroksida. In case kamu tak tahu NaOH ini natrium hidroksida, kamu tulis saja formula kimia. Tak ada masalah. Okey, masih lagi jawapan yang betul. Okey, itu untuk bahan. Hasil pula adalah natrium klorida dan air. Okey. So bahan dia hidrogen klorida, asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida. Hasilnya natrium klorida dan air. Okey, itu dari segi jenis bahan dan hasil. Okey, dari segi keadaan. Okey, keadaan fizikal bahan dan hasil itu berpejal, cecair dan gas. Okey, dalam kes ini asid hidroklorik cecair. Natrium hidroksida pun cecair. Okey. Natrium klorida berpejal. H2O cecair. Okey. So dalam kes ni kamu akan tentukan bahan dan hasil itu cecair ataupun berpejal. Tapi selalunya untuk kamu punya syllabus, kamu masih lagi belum belum diminta untuk menulis keadaan fizikal. Jadi bila soalan minta kamu explain, kamu terangkan dari aspek kualitatif dalam persamaan kimia yang dibagi tu, yang dia dah bagi tu pun yang dibagi tu dia dah tulis siap dah. Bawah tu cecair ke, berpejal ke, gas ke, aqueous ke, kamu cuma nyatakan saja, tulis saja balik. Itu namanya free marks. Okey. Next, untuk aspek kuantitatif, dia melibatkan bilangan mol. Okey, bilangan mol bahan dan hasil. Okey, mana kamu dapat bilangan mol ni? Bilangan mol ini kamu akan dapat, inilah di depan ni. Yang bilangan yang ada A ni. Yang kamu gantikan A, B, C, D ni. Okey, yang ni. Dalam kes ini, depan ni 1. Tukar warna lain lah. Okey, tak nampak. Okey. Okey, yang ni depan ni 1. Sini pun 1. Okey, yang ini pun 1. Yang ni pun 1. Tapi 1 tak perlu tulis. Tapi bila kamu nak explain dari segi aspek kuantitatif, kamu kena tulis, kamu kena bagi tahu, tulis ayat dia 1 mol asid hidroklorik. Kenapa 1 mol? Sebab depan ni 1. Walaupun tak tulis, nilai dia adalah 1.
Okey. 1 mol asid hidroklorik bertindak balas dengan 1 mol natrium hidroksida. Okey. Menghasilkan 1 mol natrium klorida dan 1 mol air. Okey. Maksudnya dari segi kuantitatif kamu kena cakap berapa mol. Berapa mol itu kamu akan dapati selepas kamu tulis persamaan dan kamu seimbangkan. Tapi dalam soalan selalunya dia dah bagi siap-siap persamaan itu berserta dengan mol dia sekali. Kamu tinggal tulis bahagian jawapan saja. Okey. Okey, contoh kat sini dia bagi dah. Okey. Dalam persamaan ni persamaan ni Ni persamaan ni magnesium. Okey. Magnesium dalam keadaan pepejal bertindak balas dengan asid hidroklorik dalam keadaan aqueous, menghasilkan magnesium 2 klorida yang mana dia dalam keadaan aqueous dan juga hidrogen gas yang dalam keadaan gas. Okey. Jadi di sini yang kamu nyatakan magnesium ini pepejal, asid hidroklorik ini aqueous, magnesium klorida ini aqueous, hidrogen ini gas, ini adalah kualitatif. Okey, kamu ada bahan, kamu ada hasil dan kamu ada keadaan fizikal setiap bahan tu. Okey, ada pepejal, nyatakan keadaan fizikal setiap bahan dan hasil itu. Dari segi kualitatif, yang ini kualitatif. 1 mol. Kenapa 1 mol? Sini. Tak ada apa-apa nombor kan? So, adalah 1. Okey. 1 mol magnesium bertindak balas dengan 2 mol. Mana datang 2 mol ni? Setelah kamu seimbangkan, kamu dapati ada 2 di depan ni. So, maksudnya 2 mol lah. Okey. 2 mol asid hidroklorik menghasilkan, menghasilkan 1 mol. Apa maksud 1 mol? Depan ni tak ada apa-apa ni depan ni. Tak ada apa-apa. So dia adalah 1. Okey. 1 mol magnesium klorida dan 1 mol hidrogen. Okey. Kalau 1 depan tak ada apa-apa. Tapi kalau 2, 3 adalah depan ni, contoh dia macam ni. Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh tak untuk aspek kualitatif dan kuantitatif? Boleh. Okey, apa yang boleh ikut Syarul? Kat mana yang boleh ikut tu? Faham tak? AK tu aqueous. Aqueous lah. Kalau cecair tu macam air. Air tu cecair. Aqueous itu larutan. Asid hidroklorik, magnesium klorida. Itu aqueous. Aqueous. Sebatan aqueous. Yang dia tak bercampur dengan air. Okay. Dia kalau air itu larutan. Air itu cecair. Memang air itu cecair liquid. Okay, liquid. Tapi kalau bahan kimia yang cair, kita panggil dia aqueous. Yang sebatan kimia yang cair tu kita panggil dia aqueous. Ya, seperti air. Okey, untuk kualitatif dengan kuantitatif boleh. Dalam jadual kan dah ada sini jadual ni. Jadual dah ada dah kan? G itu apa? Gas. T itu pepejal. Lupa dah. Semalam baru terang. Tadi baru saya cakap. Tak tengok lah tu. Okey. Okey dah. Boleh tak? Boleh faham tak? Kuali dengan kuanti. Kualitatif, kuantitatif. Kualitatif itu jenis bahan. Bahan hasil. Kemudian keadaan dia. Kuantitatif yang nombor kat depan setiap bahan dengan hasil tu. Okey. Boleh? Kenapa macam makin ramai yang terkeluar daripada radar ni? Okey. Boleh cikgu teruskan? Okey, kita ambil
Okey, cikgu nak tengok nak tunjuk, nak seimbangkan nak seimbangkan persamaan. Okey, sebelum cikgu masuk pada eksperimen yang gambar eksperimen tu, kita buat seimbang. Macam contoh, kita ambil contoh ni lah contoh magnesium dengan asid hidroklorik ni. Okey, untuk seimbangkan persamaan, kamu ada magnesium tadi. Okey, bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan magnesium klorida dan juga hidrogen. Okey. Kamu ada magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan magnesium klorida dan juga hidrogen. Kamu ada bahan, kamu ada hasil. So bahan kamu boleh tulis lah magnesium. Kamu tahu unsur magnesium adalah Mg. Okey. Asid hidroklorik formula kimianya HCl. Okey. Magnesium klorida formula kimianya MgCl2. Macam mana dapat MgCl2? Okey. Mg magnesium adalah cation. Cation charge-nya berapa? 2 positif. Okey, charge-nya 2 positif. Kita buat ni MgCl2 cross section dulu. MgCl2. Okey. Mg2 plus ni ion magnesium. Kemudian Cl minus. Okey. Mg2 plus Cl minus. Jadi kita crosskan lah ni. Okey, 1 ini bawa pergi ke sebelah kiri, sini 1. 2 ini bawa pergi sebelah kanan, sini 2. Jadi Mg ini 1, Cl ini 2. Sebab itu magnesium klorida, dia punya formula kimia adalah MgCl2. Boleh yang ni? Boleh yang cross section ni? Apa TK? Ulang balik. Itulah kau bermain kan? Main-main lagi dengan Izwa. Okey. Ulang lagi sekali. Padam balik. Kita nak pakai cross section ni, macam mana kamu nak tentukan MgCl2? Macam mana cikgu dapat MgCl2? Okey. Macam mana kamu dapat MgCl2 tu? Kamu dah tahu kamu ada magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey. So kamu write down here. Kamu tahu magnesium dengan asid hidroklorik menghasilkan magnesium klorida. So magnesium klorida, magnesium, ion magnesium. Cation dia ion magnesium, anion dia klorida. Okey. So kamu tahu magnesium. Okey. Magnesium 2 plus charge je. Okey. Klorida 1 minus. Okey, semalam cikgu dah terangkan cross kan? Cross untuk tentukan dia punya formula ion tu, cross. Kita crosskan dia. Okey. So yang 2 ini cross ke sini. 1 ini, nilai 1 tadi tu cross ke sini. Okey. So di sini kamu letak 1 lah kat sini. 2 ni bawa pergi sini. 2. Okey. Kemudian bila nak tulis, kamu tengok balik. Ini unsur apa? Magnesium. So write down here magnesium. Ada 1. 1 kat sini tak perlu tulis. So padamlah 1 tu. Okey. 1 tak perlu tulis. Okey. Kemudian Cl. Ada berapa? Ada 2. So tulis kat bawah ni 2. Sebab itu dia dapat MgCl2. Okey, magnesium klorida, formula ion dia MgCl2. Boleh? Tak apa Ernie, boleh insyaAllah. Boleh tak untuk MgCl2 tadi? Okey. Kemudian
Kemudian kamu dah tahu dah ni. Ini dia punya bahan. Ini adalah bahan. Okey, ini adalah hasil. Okey. Ni bahan, yang ni hasil. Okey. Kemudian kamu tengok sebelah bahan ni. Bahan ni magnesium ada satu. Satu lah. Depan tak ada apa-apa kan? Satu. So Mg1. Okey. Belah hasil pun Mg pun ada satu. Okey, Mg1. Okey, next tengok pula hidrogen. Dalam kes ni, hidrogen ada satu je. Sini hidrogen ada dua. Okey, macam mana kamu nak jadikan hidrogen di sebelah kiri itu dua? Okey, letak je lah dua kat sini. Automatik kamu akan dapat dua hidrogen. Okey. Boleh? Sebelah kiri kamu hidrogen ada dua. H2. Hidrogen memang dua. Gas hidrogen mesti dia punya formula kimia dia adalah H2. Mesti. Memang H2. Formula molekul dia H2. Okey. Jadi, kalau belah kiri ada dua, belah kanan kamu ada satu. Belah kanan kamu ada dua. Belah kiri kamu ada satu. Jadi nak seimbangkan dengan belah kiri tu nak jadikan dua, tulis je dua kat depan tu. Automatik hidrogen jadi dua. Klorida ni pun jadi dua. Okey. Dalam kes ini macam kamu expand lah, kembangkan. 2 kali 1 hidrogen, 2 kali 1 klorin. Sini maksudnya kat sini hidrogen dah jadi 2. Klorida pun dah jadi 2. Okey. So, hidrogen 2, sini pun hidrogen 2. Klorida 2, sini pun klorinnya ada 2. So, seimbang lah. Jadi, persamaan kamu yang baru adalah setelah kamu buat seimbangkan persamaan kamu yang baru adalah ini. Tulis balik persamaan yang baru itu. Mg plus 2HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Okey. Boleh? Boleh? Dalam kurungan yang mana? Dalam kurungan. Dalam kurungan pada persamaan ke? Kalau kurungan dalam kurungan pada persamaan tu, kalau kurungan pada persamaan ni, yang ni, kurungan pada persamaan ni dia adalah, kalau kurungan yang ni, ini adalah keadaan. Keadaan bagi bahan dan juga hasil. Okey. Yang ini kamu sebenarnya kamu punya silibus kamu tak perlu tulis lagi sebab kamu baru maksudnya kamu punya tahap level kamu tak perlu sampai tulis keadaan fizikal bahan dan hasil tu. Okey. Level kamu hanya tulis bahan, hasil dan juga seimbangkan persamaan. Setakat tu je. Tapi kalau kamu boleh tulis keadaan bahan dan hasil tu lagi bagus. Tapi orang kata tak tulis pun masih lagi dapat markah. Itulah. Okey. Boleh tak? Okey. Setakat ni untuk seimbangkan persamaan. Boleh ya, ni cikgu dah jawab dah tadi Okey. Okey. Boleh cikgu sambung? Seimbang dah boleh kan? Syahrul left. Kenapa Syahrul left? Okey. Cikgu sambung Okey, now kita tengok pada penguraian kuprum 2 karbonat. Okey. Penguraian kuprum 2 karbonat ni
persamaan kimia dia kuprum 2 karbonat. Okey, kuprum 2 karbonat ini dia warnanya hijau. Sebab tu cikgu letakkan warna hijau kat kataan ni. Okey, kuprum 2 karbonat ini warnanya hijau. Okey, penguraian dia, eksperimen penguraian ini menghasilkan kuprum 2 oksida dan karbon dioksida. Okey, ni panaskan. Okey, yang ni heat ni patutnya dia kena buat yang segitiga bermuda tu kan. Okey, so kuprum karbonat tu kamu letak dekat sini. Kamu letaklah dia dekat sini. Ni. Kemudian kamu panaskan dia. Asalnya warna pepejalnya berwarna hijau. Setelah panas, dia akan menghasilkan pepejal yang berwarna hitam. Okey, ni. Pepejal berwarna hitam. Namanya kuprum 2 oksida. Okey, dan dia menghasilkan, akan keluar gas-gas ni, gelembung-gelembung kat sini, menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida kamu tahu dah belajar dulu formula kimianya CO2. Okey, formula molekul dia CO2. Okey. Okey, macam mana kamu nak tahu CO2 yang terhasil dalam eksperimen untuk kimia, nak tahu dalam kimia untuk tentu sahkan bahawa gas yang kamu hasilkan itu adalah karbon dioksida, kamu test guna air kapur. Okey, bila air kapur yang kamu guna tu asalnya dia adalah clear water dan dia bertukar menjadi keruh, cloudy, itu bermaksudnya dia adalah gas karbon dioksida. Maksudnya gas karbon dioksida yang terhasil. Okey. So dalam eksperimen ini kuprum 2 karbonat menghasilkan kuprum oksida dan karbon dioksida. Apa yang cikgu nak tunjukkan kat sini adalah persamaan kimia. Okey, bukan eksperimen ni, persamaan kimia. Kamu tulis CuCO3. So dalam ni persamaan kimia ni bahannya ada satu je. Apa dia? Kuprum karbonat. Okey, bahannya ada satu saja, kuprum karbonat. Tapi bila dipanaskan, dia terurai menjadi dua hasil, iaitu kuprum oksida dan juga karbon dioksida gas. Okey, karbon dioksida gas. Okey, gas karbon dioksida. Satu bahan. Itu nama dia penguraian. Dia terurai kepada dua, iaitu kuprum dioksida dan karbon dioksida. Okey. Dalam kes ini, kamu dah tulis bahan dia kuprum karbonat. Kuprum 2 karbonat. Okey, kuprum 2 karbonat. Cikgu, macam mana aku dapat CuCO3? Okey. Masih lagi guna cross section tu. Okey, Cu 2 plus. CO3. CO3 berapa? CO3 2 minus. Lupa dah. CO3 2 minus. Okey. Crosskan dia. Sini 2, sini 2. Jadi dia punya persamaan kimia dia Cu 2, CO3 2. Tapi sebabkan dua-dua ini sama, kita permudahkanlah. Sebab tu dia dapat CO3. Okey, boleh? Okey. Kemudian CuO, kuprum oksida, kuprum 2 oksida, sama juga. Cu 2 plus, oksida 2 minus. Okey, cross section 2 2. Cu2 O2. So permudahkan CuO. Dia dapatlah CuO dan karbon dioksida. So karbon dioksida tu kamu tak tahu lagi kan, daripada mendengar rendah dah belajar 1, 2, 3 formula molekul bagi karbon dioksida adalah CO2. Okey, dah tulis bahan, dah tulis persamaan dia, hasilnya. Sekarang untuk seimbangkan, kamu kena check lah, kena cross check lah. Check kiri dengan kanan tu seimbang ke tidak. Okey, dalam kes ini Cu ada 1, yang ni pun 1. Okey, kemudian sini karbon ada 1, sini pun karbon ada 1. Okey, sebelah kiri oksigen ada 3. Sebelah kanan oksigen ada, sini 1, sini 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, jadi kiri dengan kanan seimbang. Okey, ini adalah persamaan kimia yang seimbang. Okey, boleh? Boleh?
untuk penguraian kuprum 2 karbonat. Hai kelas, masih ada lagi di sini tak? Ke cikgu tengah cakap seorang-seorang ni? Boleh, okey. Kenapa tak jadi Cu tambah CuO3? CuO3? Kenapa CuO3? Kenapa? Entah. Adele, jangan macam tu. Kamu kena tengok bahan apa yang kamu pakai. Tak boleh Cu. Cu tu kan maksudnya kuprum sahaja. Dalam kes ni dia pakai kuprum karbonat. Memang nama sebatian tu kamu ambil daripada makmal, memang nama dia kuprum karbonat. Kuprum 2 karbonat. Memang itu nama dia. Okey, kamu tak boleh nak tambah Cu tambah dengan CuO3. Kuprum O3 tu kuprum apa? Kuprum trioksida. Okey. Memang kamu ambil daripada lab nanti, kalau kamu buat eksperimen dekat lab, kamu akan ambil dalam bekas tu pun nama dia memang dah sedia, dia adalah kuprum 2 karbonat. Okey, kamu masukkan dalam test tube. Boiling tube. Kemudian tube pembakaran tu. Kemudian kamu panaskan. Memang dia akan terurai menjadi, dia akan daripada hijau tu, dia akan jadi warna hitam. Okey. Jadi warna hitam, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Waktu tu, gas itu yang kamu akan alih, sebab tu kamu pakai salur pengantar. Dia akan mengalihkan gas itu ke dalam air kapur. So, air kapur itu bertukar menjadi keruh. Bila tukar menjadi keruh, kamu fahamlah bahawa gas yang keluar itu adalah gas karbon dioksida. Okey? Boleh? Okey. Next, cikgu sambung pada pembentukan amonium klorida. Okey. Untuk eksperimen ini selalunya kita buat dalam kebut WhatsApp. Okey. Okey kelas, cikgu bukan nak cerita pasal eksperimen. Cikgu nak cerita pasal persamaan kimia. Okey, fokus kita pada persamaan kimia. Okey, dalam eksperimen ini, sebab persamaan kimia ini kamu kena buat, kamu ada bahan, kamu jalankan eksperimen, kamu akan dapat hasil. Dah bentuklah persamaan kimia. Okey. So dalam eksperimen pembentukan amonium klorida, yang mana eksperimen ini kamu akan jalankan dalam kebut WhatsApp. Okey, kamu akan menggunakan gas hidrogen klorida dan juga gas amonia. Okey. So di sini kamu adalah, ni dah punya bahan. Bahan kamu adalah ini. Gas hidrogen klorida. Okey, formula kimianya HCl. Dan juga gas amonia. Dua-dua gas ini bertindak balas menghasilkan amonium klorida. Okey, kamu faham? Gas hidrogen klorida. So, kamu tulislah gas hidrogen klorida. Okey, HCl. Bertindak balas, tambah. Okey, tambah. Okey, gas amonia, NH3. Okey, amonia NH3. Memang amonia NH3. Okey kelas, mula-mula memang kamu masih susah nak ingat. Tapi dah lama-lama bila kamu sentiasa selalu buat latihan, kamu akan automatik akan ingat. Amonia NH3. Okey. Tidak balas antara dua gas ini akan menghasilkan amonium klorida. Amonium klorida. Okey, amonium klorida. Macam nak tahu? Macam nak dapat amonium klorida ni? Kalau kamu tengok dalam buku kamu, modul yang biru kimia tu, NH4 positif, Cl minus negatif. So, cross lah. Okay, sebab tu kamu dapat ini. Okay, NH4 Cl. Nama dia ammonium klorida. So, now let's check. Okay, kita check sebelah kiri dengan sebelah kanan. Dah tulis bahan, dah tulis hasil. Now nak seimbangkan. Okay, nak seimbangkan. Kita cuba seimbangkan color lain. Okay. H ada 1. Sebelah sini 1. Tambah sini 3. Totalnya ada 4. H. Sini pun H ada 4. Nampak? Dah seimbang. Hidrogen dah seimbang. 4, 4. Kiri kanan 4. Okay. Next.
klorida. 1. Sebelah kanan 1. Okey, seimbang. Klorida dah seimbang. Kiri 1, kanan 1. Okey. Last one is N, nitrogen. So nitrogen sini ada 1. Dan sini pun ada 1. Selesai. Hidrogen seimbang, klorida seimbang, nitrogen seimbang. Okey, jadi inilah persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas gas hidrogen klorida yang bertindak balas dengan gas amonia menghasilkan amonium klorida. So ini adalah persamaan kimia yang seimbang bagi eksperimen pembentukan amonium klorida. Boleh? Kamu tulis bahan, tulis hasil, seimbangkan. Okay. Next. Eksperimen pembendakan plumbum 2 iodida. Okay. Dia bagi kamu plumbum 2 nitrat. Plumbum 2 nitrat. Okay. So, kamu kena ingat balik. Plumbum. Plumbum, ion plumbum, Pb2+. Nitrat. NO3 1-. Okay, so cross section. Sini 1, sini 2. Okay, sebab kamu ambil cas tadi kan. Okay, so dia akan jadi Pb 1 je. 1 tak bertulis lah. NO3 ni ada 2. Jadi kamu kena buatlah kurungan NO3. Dia ada 2. Okay. So nama dia plumbum 2 nitrat. Okay. Bertindak balas. So kamu ada Pb. Okay. Pb NO3 ada 2. Bertindak balas dengan kalium iodida. Okay, kalium iodida. Okay, tak muat pula. Sekejap padam dulu. Kita buat dekat sikit. Jarang. Okay. Kita start kat sini. Okay, ni start di sini. Pb NO3 2. Okey, bertindak balas dengan kalium iodida. Okey, yang ini cuba buat. Dalam buku modul biru tu ada. Okey, kemudian menghasilkan plumbum 2 iodida. Plumbum 2 iodida. Kalau tak ingat plumbum 2 iodida, okey, buatlah cross section. Pb masih lagi 2+. Iodida 1-. Okey, so cross section. Okey, sini 1, sini 2. Sebab tu dapat PbI2. Okey. Sebab tu dapat PbI2. Saya ringkaskan ke sini lah. Dan kalium nitrat. Okey, kalium nitrat. Kalium plus 1+. Okey. Kalium plus nitrat 1-. Okey, cross section. Sini 1, sini 1. Okey, so dia akan jadi KNO3. KNO3. Okey. Ni kamu tulis ni. Ni kamu tulis bahan. Kamu tulis hasil. Next, kamu seimbangkan. Okey. Untuk seimbangkan ni, cikgu lupa nak bagi tahu, seimbangkan dulu yang lain. Oksigen tu last sekali. Seimbangkan unsur yang selain daripada oksigen dahulu. Oksigen kamu seimbangkan yang terakhir sekali. Okey. Now tengok Pb. Pb ada 1. Okey. Warna lain. Sini Pb ada 1. Sebelah kiri 1. Sebelah kanan 1. Ni 1. Okey. Sini nitrat ada 2. Nitrat ni ada 2. Tapi nitrat ni 1. Nampak? Faham? Nitrat ni 2. Okey, nitrat ni 2 ni. Okey. Tak pun kita buat satu-satu lah Okey, N sini ada 2. N ada 2. Sini N ada 1. Maksudnya jadikan dia 2. Sini N ada 2. Sebelah kanan N ada 1. Ya.
Nak jadikan 2. Letak 2 kat sini. Okey. Kemudian N ni dah jadi 2. Sini pun N dah 2. Okey, ngam. Kemudian K. K sini 1. Tapi kat sini ada 2. Macam 2 ni sebab ada 2 ni. 2K. Ni 2K. Sebab dia ada 2 kat sini. Ni. K sini ada 2. Sini ada 1. Sebelah sini, sebelah bahan ada 1. Sebelah hasil K ada 2. Macam ni kau dapat tahu K tu 2. Ni ada 2 kat depan ni. Tu ada 2K. Okey, 2 kali K. 2 kali N. Okey. 2 kali K. So sini ada 1K je. Nak dapat 2K, letaklah 2. Okey. So bila letak 2 kat sini, sini ada 2K dan ada 2I. Sebab 2 kali K, 2K, 2 kali I, 2I. Okey, ada 2I. Sini pun ada 2I. Ni ada 2I. Okey, 2I. Sini ada berapa I? Sini pun ada 2I. Okey, seimbang. K seimbang, I pun seimbang. N dah seimbang. Okey, tengok oksigen lah sekali. Oksigen ni kosong, O ada 3. Kali dengan 2. Okey, kali dengan 2, dia akan dapat 6. Sini, oksigen 3 kali dengan 2 akan dapat 6. Darab 2 dapat 6. So, sebelah kiri oksigen 6, sebelah kanan pun oksigen 6. Jadi, persamaan kimia kamu yang seimbang telah diseimbangkan adalah ini. PbNO3 2 tambah 2Ki menghasilkan PbI2 tambah 2KNO3. Boleh? 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 Okey, Alhamdulillah Ernie. Boleh? Yang lain? Formula kimia ayahnya tu memang kena hafal. Yes, ayahnya memang kena hafal. Sebab kita tak bagi dalam exam, kita tak bagi. Ayahnya tu memang kena hafal. Kena hafal anion, kena hafal cation. Memang kena hafal. Zaidi keluar tak masuk-masuk dah Okey. Formula untuk ion tu memang semua kena hafal. Macam anion, iodida I -I 1 negatif. Klorida I 1 negatif. Okey, tapi kalau it's not hafal Syarul, kalau kamu buat hari-hari, memang akan ada kepala otak kamu lah. Dalam modul warna biru tu yang kamu beli tu, kamu kena lengkapkan tu. Dan ada jadual banyak kan. Buat yang itu. Cuba buat yang itu. Ambil kertas kosong, conteng cross section tu. Jangan main ikut kepala otak je. Kadang-kadang kalau kepala otak ni kadang-kadang kamu tercampur macam-macam. Dah. Okey, ambil kertas, conteng kat kertas tu. Cuba buat, letak unsur apa. PB nak buat pelambung iodida. Okey, PB 2 plus, I minus, cross section. Okey. So kamu nampaklah hasil dia apa. Okey, baru tulis jawapan. Okey? Boleh? Okey. Yang ni saya teruskan. Okey, latihan. Cuba try buat. Kita try buat satu kita try buat yang ini. Kita try buat yang ini, nombor 1. Okey. Kita try buat yang nombor 1 ni. Okey. Asid sulfuric tambah natrium hidroksida. Asid sulfuric H2SO4. Okey. Berarti nak bahas natrium hidroksida NaOH menghasilkan natrium sulfat Na2SO4 dan air. Okey. Okey. Asid sulfuric bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium 2 sulfat, natrium sulfat dan juga air. So macam mana kalau dapat natrium sulfat, natrium hidroksida, asid sulfuric ni? Ini kamu guna formula ion tu. Cross tu lah. Cross charge tu. Buatlah cross charge tu, kamu akan dapatlah asid sulfuric ini
natrium hidroksida, NaOH, natrium sulfat, Na2SO4, air, H2O. Kamu akan dapatlah yang ni. H2O ni memang confirm lah air. Daripada menengah rendah dah belajar H2O itu air kan. Okey. Next, kita seimbangkan. Okey, seimbangkan. Sebelah kiri, okey, sebelah bahan ni, hidrogen kamu ada 1, 2, 3. Okey, 3 hidrogen. Tapi, sebelah kanan ada 2 je hidrogen. Nampak? Okey. Kamu tengok balik. Tengok lain. S, S. 1S, 1S. Okey, S dah balance. Okey, sini Na ada 1. Sebelah sini Na ada 1. Sebelah kiri Na 1. Sebelah NaO ni. NaO ni Na dia 1. Dekat sini Na nya 2. Okey, natrium sulfat Na nya 2. Jadi nak dapatkan sebelah kiri tu 2, letak je lah 2 kat sini. Automatik natrium jadi 2. Natrium jadi 2, oksigen jadi 2, hidrogen jadi 2. Nampak? Nampak? Okey. So, jumlah hidrogen dekat sini dah berubah. Jumlah hidrogen di sini dah berubah. Okey. Tadinya ada 3. Bila dah tambah 2, dekat depan ni, depan natrium hidroksida ni, hidrogen akan jadi sini 2, sini akan jadi 2 kali 1. 2. So, hidrogen jadi 4. 4 hidrogen. Okey. Belah kiri hidrogen 4. Belah kanan hidrogen ada 2. Macam mana nak jadikan dia 4? Berapa kali 2 dapat 4? 2. Letaklah 2 depan ni. So 2 kali 2, 4. Hidrogen di sini pun 4. Seimbang. Sebelah kiri hidrogen 4, sebelah kanan hidrogen 4. Seimbang. Sebelah kiri sulfur 1. Sebelah kiri natrium 2, sebelah kanan pun natrium 2. Okey, next kita tengok pula sulfur. Sulfur sebelah kiri 1, sebelah kanan pun 1. Masih lagi sama kan? Okey, tak berubah. Oksigen. Okey, oksigen sebelah kiri ada berapa ni? 4 tambah dengan 2. Sini 4 4 tambah dengan 2. Mana 2 ni? 2 kali 1, 2. Okey. 4 tambah 2, oksigen dia ada 6. Okey, sebelah kanan pun 4 tambah 2. Mana 2? Ni 2 kali 1. 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi, oksigen kiri dengan kanan sama. Okey, maka persamaan seimbangnya adalah H2SO4 plus 2NaOH menghasilkan Na2SO4 plus 2H2O. Boleh? Jelas? Okay. Ini cara macam mana kamu tulis persamaan dan kamu seimbangkan persamaan. Okay. Jadi cikgu nak kamu cuba untuk 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Okay. Ini penyelesaian masalah. Okay, cikgu berhenti sampai sini je dulu. Okay, persamaan kimia seimbang. Cikgu berhenti sampai sini. Okay. Jadi balik pula. Macam kat kelas. Okay. Nanti cuba buat 2, 3, 4, 5, 6 ini. Lengkapkan modul biru tu. Supaya kamu terbiasa dengan formula ion, formula kimia. Okay. Boleh?